sudah kan, selepas makan memang susah lah kan. Kepada kita yang online boleh minum kopi lah kan, ya. Dan kepada kita, yalah kita sama-sama belajar hari ini, santai-santai saja, relax. Tujuan kita pada hari ini ialah belajar bagaimana untuk menggunakan platform lah, community digital, dan bagaimana kita boleh menggunakannya untuk menggunakan sebagai alat untuk penginjilan dan juga alat untuk memuridkan orang lain. Dan sebelum itu mungkin saya mahu memberikan sedikit overview sedikit tentang community digital, dan selepas itu kita akan masuk ke dalam bahagian praktikalnya lah. Jadi setiap daripada kita ada handphone kan, ya, kita boleh gunakan handphone sebentar nanti. Sama-sama kita akan gunakan platform community digital ini, sama-sama kita akan download, sama-sama kita gunakan dan sebagainya. Dan sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sesi ini ke tangan-Mu. Terima kasih kerana Engkau telah menyediakan pertemuan kami pada petang hari ini. Pagi kami telah mendengar tentang kelompok sel. Tuhan, kami sungguh-sungguh diberkati. Dan pada petang ini untuk kami menggunakan platform digital, dan lebih daripada itu bagaimana kami boleh menggunakannya di dalam kelompok sel kami, di dalam kami melakukan misi, di dalam kami melakukan penginjilan, di dalam kami melakukan pemuridan. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan semua ini ke tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, 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 amin. Dan siapa di antara kita di sini, kepada kita juga yang online, boleh lambai tangan ataupun ikon angkat tangan. Siapa pernah dengar community digital lah? Adakah? Belum kah? Ya, pernah layari, pernah download apps? Mungkin ada yang pernah, mungkin ada yang belum. Ya, saya akan berikan sedikit overview tentang sesi ini. Dan overview-nya adalah bahagian pertama ialah tentang perkenalan lah. Pengenalan tentang community digital, apakah community digital, mengapa kami memulakan community digital. Kemudian kita masuk ke dalam bahagian penginjilan. Bagaimana kita boleh menggunakan platform community digital ini untuk membantu kita di dalam penginjilan. Dan kemudian di dalam bahagian pemuridan, dan kita akan buat kesimpulan. Daripada sana kita akan buat Q&A lah. Di sini santai-santai, ya, kumpulan kita yang kecil, dan juga kepada online, ya, kita akan sama-sama belajar bagaimana menggunakan platform digital. Dan lebih daripada itu, kita juga boleh menggunakan platform-platform yang lain untuk memulakan pelayanan digital. Pengenalan community digital, saya ada video, saya akan mainkan video. Community Digital adalah platform digital Kristian secara terbuka, khususnya menjangkau komuniti-komuniti bahasa Malaysia. Community Digital memiliki identiti Malaysia yang unik dengan mempamerkan kandungan Kristian bercita rasa tempatan dalam bahasa Malaysia. Melalui cara-cara berikut: khotbah, ajaran, renungan harian, kesaksian hidup yang benar, kisah benar hero-hero iman, lagu penyembahan, seni kreatif, apologetik dan sebagainya. Aplikasi Community Digital kini boleh dimuat turun dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Muat turun sekarang dan kongsikan dengan rakan-rakan yang lain untuk memberkati mereka. Community Digital membawa perubahan lanskap rohani di Malaysia. Transformasi negara melalui kuasa Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, objektif community digital daripada awalnya kami memulakan pelayanan ini, ada idea sedikit tentang pelayanan digital sebelum COVID-19.
kami duduk berbincang sedikit. Pernah saya minum kopi dengan Pastor Chris juga, berbincang sedikit tentang komuniti digital, bagaimana kita boleh melakukannya. Kemudian PKP hits us. Kemudian PKP bermula, daripada sana kita tidak ada pilihan lain kecuali untuk melakukannya. Nah, tugas kita ataupun tujuan kita ialah untuk memulakan satu platform di mana ia boleh menjadikan satu collaboration, menjadi satu kerjasama di antara gereja-gereja berbahasa Malaysia di Semenanjung Malaysia. Nah, kebanyakan daripada orang-orang di Semenanjung Malaysia adalah orang yang berbahasa Malaysia. Kan? Ya, yes, ya. Dan kebanyakan Kristian juga adalah datang daripada orang yang boleh berbahasa Malaysia. Nah, besok saya ada sesi saya tentang misi. Dan kebanyakan daripada Unreached People Group juga di Malaysia, kebanyakan daripada mereka adalah orang yang berbahasa Malaysia. Sekurang-kurangnya. Memang mereka ada bahasa yang tersendiri. Tetapi bahasa yang lain yang boleh mereka fahami ialah bahasa Malaysia. So, jadi untuk negara kita Malaysia, kita memerlukan satu platform, mungkin satu platform di mana kita boleh bekerjasama di antara gereja-gereja yang lain. Mungkin di UMC ada kontennya sendiri. Mungkin gereja BEM ada konten sendiri. Mungkin gereja SIB KL, SIB di Kahang, di Ipoh, di Kelantan, di Terengganu dan mana-mana mempunyai konten-konten yang tersendiri yang boleh kita gunakan untuk penginjilan dan pemuridan. Dua objektif sahaja untuk kita di dalam platform komuniti digital ini ialah untuk memungkinkan ataupun memungkinkan kerjasama di antara gereja-gereja bahasa Malaysia. Dan fokus kita ialah kepada mereka yang belum percaya dan juga kepada mereka yang percaya. Mereka yang belum percaya ada yang sangat-sangat negatif kepada kita, sangat yang menentang, sangat yang tidak suka dengan kita. Tetapi ada juga bahagian orang yang belum percaya adalah orang yang mencari-cari, which I call them seekers. Kan? Dan mereka yang mencari-cari, dan kita adalah orang yang paling pandai dalam generasi kita untuk Google search. Siapa yang tak pernah buat Google search kan? Mau cari makan pun Google search, mau pergi holiday pun Google search, mau cari girlfriend pun Google search. Adakah? Yang ketawa tu mungkin sudah ada pengalaman kan? So jadi kita menyediakan bahan-bahan di dalam bahasa Malaysia. Jarang. Kalau di dalam bahasa Inggeris, memang banyak. Kalau di dalam bahasa Indonesia, yes, memang banyak. Tetapi kalau di dalam bahasa Malaysia, cita rasa tempatan dengan tempoyak dan belacan, jarang kita ada. Inilah tugas kita sebagai gereja-gereja di Malaysia untuk memulakan sesuatu yang baru. Mari sama-sama kita reimagine the way we do ministry. Ya, kita berfikir kembali bagaimana di dalam abad yang ke-21 ini kita dapat melakukan sesuatu yang baru untuk Tuhan. So jadi inilah tujuan kita, di mana kita menyediakan satu platform komuniti digital, satu platform yang percuma, free for all. Dan filosofi ministry komuniti digital ialah untuk menyediakan bahan-bahan material. Ya, kita sudah dengar bahawa bahan sahaja tidak cukup. Apa yang perlu ialah pemuridan ataupun struktur kelompok sel, kan? Jadi kelompok sel adalah sesuatu yang paling penting. Tetapi untuk kita memungkinkan atau memungkinkan kelompok sel di antara gereja-gereja bahasa Malaysia ialah kita menyediakan bahan-bahan yang tertentu. Ada gereja yang fokusnya kepada family, ada yang gereja yang fokusnya kepada kepimpinan, ada yang gereja ataupun pastor yang fokusnya kepada prayer, ada yang pastor yang fokusnya kepada belia, ada yang fokusnya kepada LGBT dan sebagainya. Semua konten-konten itu boleh dikongsikan, disediakan menjadi satu bahagian perpustakaan ataupun satu supermarket di mana setiap orang-orang yang percaya boleh pergi ke laman komuniti web, komuniti digital untuk menggunakannya sebagai alat, sebagai tool untuk penginjilan dan pemuridan. So jadi itulah tujuan kita kepada orang yang percaya yang di sebelah kiri dan orang yang belum percaya di sebelah kiri, apabila mereka telah membuat keputusan dan kita juga memuridkan mereka,
kepada mereka yang di sebelah kanan. Ya, apabila kita sudah percaya, kita akan menjadi bayi rohani, menjadi anak rohani, kemudian anak muda rohani dan bapa rohani dan seterusnya. Nah, lebih daripada itu, kita juga untuk memudahkan ataupun memangkinkan community digital di antara kelompok-kelompok kita. Ada banyak-banyak perkara yang di dalam fikiran kita. Contohnya, kita mungkin mahu memulakan satu komuniti di antara polis. Jadi semua konten-konten berkenaan dengan polis, sebagai orang Kristian di dalam polis, mengapa mereka ada panggilan sebagai seorang polis dan sebagainya, rurungan harian untuk polis dan sebagainya, untuk askar dan untuk kelompok-kelompok yang lain. Semua ini memerlukan kerjasama. Baru ini kita memulakan satu kerjasama dengan pelayanan di utara, di Penang. Memulakan pelayanan di antara anak-anak muda ataupun university students. Dan di sana kita memulakan satu platform, satu website di mana setiap orang dapat contribute berkenaan dengan anak-anak muda. Jadi mereka mahu memulakan satu gerakan ataupun gerakan kerjasama di antara pelayanan-pelayanan universiti di utara. Dan boleh mungkin diperkembangkan di Kuala Lumpur, di Sabah, di Sarawak dan sebagainya. Itu adalah satu contoh di mana komuniti boleh dimulakan. Mungkin kita boleh memulakan komuniti contohnya di Batu Pahat. Semua gereja-gereja bahasa Malaysia di Batu Pahat boleh bergabung bersatu hati, memulakan satu pelayanan dan memulakan satu konten-konten yang sesuai untuk bahagian-bahagian di sana. Untuk orang asli contohnya, orang Jakun, untuk orang asli sesuai dengan cita rasa tempatan. Itu tujuan kita lah kan, ya. Memang kami masih lagi bayi di dalam pelayanan kami masih lagi memerlukan banyak konten. Tetapi cukup untuk kita gunakan sebagai permulaan. Dan di pada sana kontennya adalah seperti yang di bawah. Konten, digital content di bawah. Contohnya firman Tuhan, contohnya Alkitab multimedia, contohnya renungan harian, contohnya ajaran Kristian, kesaksian, animasi dan sebagainya. So banyak pelajaran yang boleh kita gunakan, bahan-bahan yang boleh kita gunakan dalam bahagian video, audio ataupun podcast ataupun tulisan untuk membantu kita menjangkau mereka yang di sebelah kiri, menjangkau mereka yang di sebelah kanan. Nah, selepas ini kita akan sama-sama gunakanlah bahagian platform digital ini. Bagaimana kita boleh menggunakan semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah, before I start, sebelum saya memulakan, mungkin penting untuk saya tunjukkan sedikit dalam kumpulan yang kecil dan juga online secara private tentang the power of digital. Nah, kita memulakan digital ini hanya untuk kepada kelompok-kelompok ataupun dalam bahasa Malaysia. Dan nombor-nombor ini adalah individu, ya, individu yang menggunakan handphone, ya. So contohnya kalau di United States ada 247 di sini, 247 orang yang dijangkau oleh komuniti digital. Mungkin ada orang-orang yang berbahasa Malaysia, itu satu. Mungkin ada orang yang menggunakan VPN. Kalau kita tak faham, it's okay. Menggunakan VPN yang datang daripada sanalah contohnya kan. So jadi ada 314 dan sebagainya. Yang interestingnya orang Rusia pun ada 4. Mungkin ada orang Malaysia di sana yang berbahasa Malaysia yang faham tentang komuniti digital dan sebagainya. Mungkin memang yang paling banyak ialah di Kuala Lumpur, di Malaysia lah. Di antara Malaysia yang paling banyak di Kuala Lumpur, kerana digital dan urbanization adalah come hand in hand, selalu akan bersama. Contohnya kalau kita pergi ke Kuala Lumpur, di sini ada 30,000 di sini, 30 orang yang kita jangkau, dan daripada sana ada 457 orang ataupun 1.2K, dan kita masukkan lagi ke tempat ini, dan kita akan tahu di Damansara Jaya ada beberapa orang yang melari di sini. Now we can use that as a platform kerjasama masing-masing, di mana kita boleh menggunakan sebagai contoh di mana kita boleh memulakan satu pelayanan doa keliling contohnya. Kita boleh pergi ke sana and do prayer walk, dan kita tahu banyak orang yang
minat tentang kekristenan. They are seekers ataupun orang-orang yang sudah percaya yang tidak ada gereja pun, ya, boleh di sana. So jadi kerjasama di antara gereja-gereja bahasa Malaysia sangat powerful kalau kita gunakan ini. Contohnya kalau kita pergi ke bahagian-bahagian lain yang lebih interesting mungkin kalau kita pergi di Sarawak contohnya ada beberapa tempat di mana mereka-mereka yang di pendalaman pun ada. Kerana pendalaman banyak wifi di Sabah dan Sarawak dan di sana mungkin ada orang-orang yang melayari. Dan banyak orang yang melari daripada sana juga yang boleh kita gunakan. Kita boleh pergi ke tempat kampung-kampung tersebut dan untuk membantu mereka. Dan kebanyakan daripada penonton-penonton ini, kalau saya cek, kebanyakannya menonton Gunung Murut lah yang baru-baru ini, yang prayer di sana. Dan di mana-mana lagi. So jadi ini sebagai contoh di mana kita boleh menggunakan digital sebagai planning, sebagai yang di atas. Kemudian tetapi apa yang perlu masih lagi pekerja-pekerja di secara fizikal. Cell group, cell church adalah yang paling berkesan lah bagi kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan Tuhan di secara fizikal lah. Contohnya kalau kita mau membuat peperangan kan, kita buat airstrike. Nah, digital is airstrike. Tetapi untuk kita memenangi peperangan, ground troopers yang diperlukan, itulah kita semualah. Cell group, we have to land and that landing has to happen di sini kan, ya. Tapi fokus kita untuk hari ini ialah digital lah. Kita fokus kepada digital dan digital is not the only answer. Digital only enables ataupun digital hanya memungkinkan, membolehkan, mempercepatkan pelayanan. Digital tidak boleh replace, tidak boleh mengambil alih pelayanan fizikal, ya. So jadi hari ini fokus kita ialah kepada komuniti digital, fokus kepada digital di mana kita boleh menggunakan platform ini untuk kerjasama di antara satu sama lain. Nah, komuniti digital ada beberapa bahagian. Bahagian yang paling senang dan paling yang selalu digunakan ialah bahagian website yang di sebelah kiri. So jadi maksudnya apabila kita pergi ke, ya, kalau kita pergi ke browser, dalam browser ini kita type community-digital.com, kita akan dapat inilah. Contohnya, kalau saya type, ya, kalau kita type community-digital.com, kita akan dapat itulah. Maksud saya, let me try here. So kita type worldwideweb.communitydigital-.com. So jadi kita akan dapat di sana, ya. So ini untuk malam inilah kan. Ini linknya untuk malam ini penantian dan di sini kita akan dapat lihat beberapa bahagian. Satu bahagian soal jawab, bahagian kesaksian dan sebagainya. So kalau kita pergi ke handphone contohnya, kita akan dapat juga bahagian the website yang sama. So ini handphone saya. Bila saya type World Wide Web communitydigital.com, kita pergi dan kita akan dapat melihat. Nah, ini adalah bahagian handphone, adalah bahagian yang paling banyak digunakan. 85% daripada mereka-mereka yang melayari communitydigital.com adalah melalui handphone. Bukan melalui fizikal. Sebab itu handphone adalah sangat penting untuk kita. Dan daripada sini kita dapat lihat bahagian-bahagiannya, ya. Dan di sini contohnya bahagian soal jawab. Kita ada bahagian soal jawab di sini. Dan lebih daripada kita ada banyak bahagian-bahagian soal jawab di mana kita boleh menggunakan bahagian soal jawab ini di dalam penerokaan iman teman-teman kita, kawan-kawan kita. Dan di sini kita akan dapat contohnya soalan-soalan seperti apakah Alkitab ataupun Bible sudah ditukar atau tercemar. Itu adalah soalan-soalan yang sering ditanyakan oleh kawan-kawan sebelah kita. Dan kita boleh menggunakan ini dan kita akan klik
bahagian di sini, dan di sini kita akan dapat artikel tentang apakah Alkitab Bible yang sudah ditukar atau tercemar. Dan daripada sini artikel-artikel yang kita ada di sini, kita boleh gunakan ini untuk mengongsikan dengan orang lain. Contohnya, kita boleh share, tekan ikon yang di bawah itu, arrow ke atas, dan apabila kita tekan itu, kita boleh share link ini dengan WhatsApp kita, ya, dengan teman-teman kita, share dengan Facebook kita, share dengan email dan sebagainya. So jadi setiap bahan yang kita ada, yang ini ialah untuk membantu kita, sama ada untuk memberikan jawapan kepada teman-teman kita yang tidak tahu, ataupun untuk membantu kita memuridkan ataupun membuat penginjilan kepada mereka yang tidak mengenal tentang kekristenan dan sebagainya. So itu adalah satu contoh di mana bahagian soal jawab. Ada banyak lagi bahagian-bahagian soal jawab di sini. Contohnya, bagaimana saya pasti ke syurga selepas mati. Ya, sekali diselamatkan, sentiasa diselamatkan. Contohnya, adakah Yesus Tuhan? Ataupun siapakah Yesus sebenarnya? Bagaimana saya bertaubat menurut kekristenan? Ataupun apakah Yesus satu-satunya jalan ke syurga dan sebagainya. So jadi kita mempunyai banyak artikel. Lebih daripada itu, kita juga memerlukan tim-tim apologetik, di mana kita juga memerlukan banyak lagi bahan daripada apa yang kita ada sekarang. Kalau saudara-saudari, pastor, pemimpin di sini yang sudah ada bahan-bahan, boleh kongsikan dengan kita supaya kita boleh publish di sini, supaya setiap orang boleh menggunakan ini untuk menjangkau komuniti-komuniti mereka. Amin. Yes? Kan? Ya, kepada kita yang online juga, kalau ada apa-apa bahan tentang soal jawab yang boleh dikongsikan. Lebih daripada itu, kita juga mahu volunteer seperti orang yang boleh membaca macam berita kan, ya, kita buat video, kita buat kartun, kita buat animasi dan sebagainya untuk memperkembangkan pengetahuan tentang kekristenan yang sebenarnya. It's important. Sebab apa? Sebab ramai orang yang mencari-cari. Ada satu cerita di mana ada seorang yang mencari-cari tentang Tuhan kerana dia mahu membunuh diri. Dan apabila dia mencari, bagaimana dia mencari? Google. Dan apa yang kita buat di sini ialah setiap posting yang kita ada, kita buat, kalau kita faham tentang SEO, itu bagus. Maksudnya search engine optimization. Setiap artikel kita sediakan supaya setiap artikel itu dapat dicari oleh orang. Sebab bila kita mencari bahagian contohnya bunuh diri contohnya, kita mahu artikel kita yang paling atas di dalam Google dan sebagainya. So jadi kita mahu buat begitulah supaya orang yang mencari-cari dapat menjumpanya, ya. Itu maksud saya. So jadi di sini kita dapat lihat bahagian-bahagian soal jawab, itu pertama. Kedua ialah bahagian kesaksian. Wow, ini powerful. Kesaksian di mana kita boleh menggunakan video-video kesaksian untuk kawan-kawan kita yang belum mengenal Yesus. Ini bahagian penginjilan maksudnya. So dalam bahagian kesaksian di sini kita dapat lihat, saya tekan kesaksian, ya. Banyak video-video kesaksian yang ada kesaksian yang datang daripada Bekalalan, ada kesaksian dari bahagian-bahagian yang lain. Dan di sini saya tekan bahagian kesaksian dan kita akan dapat lihat setengah-setengah daripada itu adalah production tempatan. Semuanya adalah kesaksian-kesaksian di negara kita Malaysia. Contohnya kawan adalah satu bahagian video. Saya tak boleh gunakan handphone, jadi ya kita boleh play lah. Contohnya saya boleh gunakan di sini bahagian kesaksian. So jadi di bahagian kesaksian di sini kita boleh gunakan dan boleh kita kongsikan, kita boleh share dengan teman-teman kita yang lain. Dan di sini kita dapat lihat bahagian Solusi TV Malaysia kerjasama komuniti digital dengan CBN. Kita juga boleh menggunakan bahagian-bahagian kesaksian yang lain. Ini adalah untuk bahagian-bahagian kesaksian yang tempatan. Contohnya Parut.
adalah satu production yang kita buat dalaman dan kita boleh kerjasama dengan gereja-gereja yang lain untuk memulakan video-video seperti ini. Parut, tidak sesiapa pun yang suka dengan parut. So contohnya kesaksian-kesaksian yang boleh kita gunakan ya kepada kita online, mungkin kamu boleh juga dengarkan ya. Ini adalah video-video yang boleh kita gunakan, boleh kita kongsikan dengan kawan-kawan kita, dan dengan kita mengongsikan dengan kawan-kawan kita, kita akan membina iman kita. Mungkin ada yang mereka yang mencari-cari ya. So kita masih lagi mencari banyak lagi bahan-bahan kesaksian. Nama saya Fedias Daniel, berasal dari Sabah. Saya merupakan anak yang kelima daripada 6 orang adik-beradik. Ya, ini contohnya. Sewaktu kecil saya sering ditinggalkan dengan nenek. Ya. So jadi kita masih lagi mencari kesaksian-kesaksian dari gereja-gereja yang lain. Setiap kali mereka balik ya, dari ini bandar, adalah lakonan yang kita buat pada masa yang sama adalah satu cerita yang benar yang boleh kita gunakan. Malah adik saya selalu diberikan keistimewaan sehingga saya rasa terpinggir. Ya. Kakak Contohnya lah kan? Ya. Sewaktu saya berumur 16 Ini tahun, contoh dan sebagainya. pada satu ketika So maksud saya saya duduk ialah bersama Bapak dalam kita mempunyai banyak video di sini yang boleh kita gunakan untuk kesaksian. Kita boleh gunakan link ini. Contohnya link di sini kita boleh buat Facebook post, kita boleh buat Twitter post, kita boleh buat copy link. Dan daripada copy link ini kita pergi kepada WhatsApp, postnya kepada kawan-kawan kita. Kita sebarkan, kita viralkan apa yang penting untuk Tuhan. Ya, kesaksian yang boleh kita gunakan. Dan daripada sana kita memerlukan banyak lagi kesaksian-kesaksian yang saya katakan. Kami sedia untuk pergi ke mana-mana pun untuk mengambil video, untuk mengambil kesaksian, dan kami akan membantu gereja-gereja juga untuk memulakan video kesaksian. Mungkin kita akan memulakan training untuk membolehkan gereja-gereja tempatan untuk membuat seberapa banyak kesaksian. Harapan saya satu hari nanti kita ada kesaksian setiap hari yang boleh kita muliakan untuk Tuhan. Hanya melalui kerjasama gereja-gereja di Malaysia. Tidak ada cara yang lain. Gereja DUMC alone cannot do the job. Gereja yang lain satu tidak boleh do the job. Gereja BM on the Rock, saya bercakap dengan Pastor Andy Anyi di sana. Ya, one church tidak boleh melakukan semuanya, tetapi kita boleh melakukan semuanya kalau kita bersatu di dalam pelayanan kita. So everybody will share something untuk Tuhan. Kalau kita mau membina tembok Nehemiah, setiap orang memberikan satu batu. Kita menggunakan api yang ada. 2 ikan dan 5 roti yang kita ada, Tuhan boleh melipat gandakan dengan banyak sekali. Amen. Ya. So jadi ini adalah bahagian-bahagian kesaksian di mana kita boleh gunakan bahagian ini dan kita boleh share dengan teman-teman kita yang lain. Apa lagi yang kita ada? Bahagian untuk membangunkan iman, mungkin bahagian Alkitab. Bahagian Alkitab di sini ialah bahagian kerjasama AVB dengan Lumo, di mana mereka memulakan satu video, di mana video Alkitab AVB dalam buku Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Full. Ya, dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dalam Yohanes 16 sampai habis. Okay, word by word ataupun perkataan demi perkataan di dalam Alkitab boleh kita dengar. Contohnya di dalam Matius 3 ini kita boleh gunakan ini untuk memuridkan orang lain atau membantu teman-teman kita yang tidak mengenal. Mungkin di kampung-kampung, ya. Nanti kita akan tunjuk bagaimana kita boleh download video ini, dan daripada download ini kita boleh pergi dan share dengan yang lain. Dia berseru, bertaubatlah. So kalau kita pergi ke bahagian ya,
Jadi ayat demi ayat lah. Yohaneslah yang dimaksudkan dalam nubuat Nabi So, jadi Yesaya. kita boleh gunakan video ini untuk Suara memuridkan seorang dan berseru di gurun. menginjili juga dengan mereka-mereka yang lain ya. Sediakanlah Paham kan? jalan Ya. untuk Tuhan. All so far so good. Luruskanlah jalan untuknya. Pakaian Yohanes So, if I do diperbuat full screen, daripada of bulu course you can unta dan tali view full pinggangnya screen dengan daripada TV. kulit. Makanannya belalang dan madu gurun. Orang dari Yerusalem, seluruh Yudea dan segenap kawasan sekitar Sungai Yordan datang mendapatkan Yohanes. Mereka So, saya menggunakan ini secara peribadi. Satu malam, satu video lah daripada saya menonton Netflix. Saya menonton inilah, kan? Ya, boleh kan? So, jadi kita boleh menggunakan ini untuk diri kita sendiri dan juga boleh untuk memuridkan orang lain. Ada saya tahu satu kumpulan di mana mereka menggunakan ini sebagai bahan pemuridan, Discovery Bible Study. Mereka menggunakan DBS, mereka menggunakan video ini, kita menonton video ini, daripada menonton video ini mereka berbincang bagaimana mereka boleh memahami apakah tentang Tuhan, apakah tentang kemanusiaan, apakah yang dapat kita pelajari dan bagaimana kita boleh mempraktikkannya ke dalam kehidupan kita sebagai orang Kristian contohnya ya. Kita boleh menggunakan video ini sebagai bahan-bahan untuk mengajar dan juga bahan-bahan untuk pemuridan. So banyak lagi semua di sini video ini lengkap. Daripada Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Ya, itu bahagian video lah, contohnya lah. So jadi kita boleh explore sendirilah bagaimana kita boleh pergi dan melihat bahagian-bahagian yang lain. Dan ada juga bahagian-bahagian yang boleh kita buat mungkin embun pagi, bahagian renungan. Juga kita memerlukan banyak lagi bahagian renungan embun pagi di mana renungan 7 hari bersama dengan Su contohnya. So jadi ini adalah bahagian-bahagian renungan yang pendek yang boleh kita pelajari untuk hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5 dan seterusnya. So ini adalah bahagian-bahagian renungan yang juga boleh kita kongsikan dengan teman-teman kita dan sebagainya. Semua ini adalah atas kerana kerjasama daripada gereja-gereja yang lain. Di UMC memang ada sedikit bahagian, tetapi banyak lagi bahagian-bahagian di dalam ini yang dikontribusikan ataupun dikongsikan oleh gereja-gereja yang lain, ya, dengan pastor-pastor yang lain dan sebagainya. So hari ini mungkin untuk minggu ini, besok saya akan challenge juga ramai pemimpin-pemimpin kita untuk sama-sama kita memikirkan bagaimana kita boleh bekerjasama dan sebagainya. Ya, semua ini ada di sini, bahagian konferensi, bahagian audio pun ada di sini. So jadi di dalam bahagian audio ada lagu-lagu rohani. Kita mahu memulakan satu lagu rohani untuk yang ada di Malaysia. Contohnya ini dari Bakalalan. This is my favorite. So contohnya dari Bakalalan dan sebagainya. Banyak artis-artis lokal yang kita ada sekarang. Daripada artis-artis lokal yang kita ada sekarang ini kita boleh gunakan untuk memberkati. Nah, lebih daripada itu, apakah imagine if every BM Church yang kita ada sekarang ini kita boleh gunakan lagu-lagu tempatan daripada Malaysia, a local song. Banyak kita gunakan lokal-lokal Indonesia. Nothing is wrong with that. Tidak ada yang salah. Memang mereka adalah kumpulan yang sangat memberkati kita. Tetapi mengapa tidak kita menggunakan lagu-lagu tempatan untuk worship? And when worship rises from the land, from a local song, daripada lagu-lagu tempatan, I believe something supernatural yang akan berlaku secara rohani di negara kita Malaysia. So jadi kita boleh memungkinkan semua inilah. So itu bahagian audio dan sebagainya. So jadi kita boleh explore ya, banyak bahagian yang kita boleh explore. Bahagian atas, bahagian penerokan iman, bahagian pemuridan, academy community, John akan kongsikan dengan kita sebentar nanti ya John. Dan kemudian bahagian community, bahagian video. Ya, bagian video adalah koleksi video-video yang kita ada. Di sini banyak koleksi-koleksi video yang kita ada. Bahagian clips, contohnya bahagian booster shot daripada Pastor Wagner, bahagian kesaksian, bahagian solusi TV, bahagian pemberitaan berita baik, bahagian Alkitab multimedia, bahagian firman Tuhan, beberapa pastor di sini dan kita memerlukan ramai lagi pastor di sini, bahagian akademi di bahagian apologetik dan sebagainya lah. So jadi kita boleh balik dan kita boleh explore bagaimana kita boleh menggunakan inilah kan ya.
Ya, any question so far, nanti kita akan sediakanlah soal jawab lah selepas ini dan akan kita gunakan bahagian setengah jam sebelum kita akhir dalam bahagian soal jawab lah, bahagian audio, bahagian banja dan sebagainya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahagian itu adalah bahagian web, bahagian website. So jadi semua yang kita ada semua ada di website. So jadi kita boleh pergi ke sana. Dan yang satu lagi, kita boleh download aplikasi KD Spaces. Aplikasi KD Spaces adalah untuk membantu kita di dalam community. Maksudnya di dalam KD Spaces ini kita boleh gunakan untuk yang lain. Bagaimana kita download KD Spaces? Kita boleh pergi ke Home Community Digital, ya, pergi ke communitydigital.com, ya, itu home-nya, dan kita scroll ke bawah. Kita dapat lihat Abraham di sini. Aplikasi mudah alih. Kita tekan muat turun. Dan di sana kita akan dapat bahagian KD Spaces yang boleh kita download. Oops. Ya. Dan bahagian Academy KD. So ada dua aplikasi di sana yang boleh digunakan. Satu KD Spaces yang digunakan untuk seharian. Academy Community Digital fokusnya ialah kepada pemuridan. Thank you. Siaran terkendala. Sekejap, screen sharing. Okey, sorry. Ada bahagian KD Spaces dan bahagian Academy di sini. Ya, so jadi kalau kita ada Google Play, kita klik Google Play. Kepada App Store, kita akan klik kepada App Store dan kita akan pergi kepada Academy Community Digital. Di sini kita akan download. Dan di sana nanti kita akan belajarlah bagaimana kita boleh menggunakan bahagian-bahagian training Academy yang boleh kita gunakan secara kendiri dan sebagainya. Ya. So itu adalah aplikasi yang boleh kita gunakan di sini. So kita ada KD Spaces dan kita ada Academy Web dan kita ada Academy KD App. So yang Academy Web ini kita boleh gunakan Academy, nanti John akan train kita bahagian pemuridan, ya. So jadi maksud saya ialah untuk bahagian penginjilan di sini. Untuk bahagian penginjilan, kita boleh menggunakan bahan-bahan yang kita ada. Ya, bahan-bahan soal jawab, bahan-bahan dan sebagainya untuk membuat penginjilan. Dan di sini nanti saya akan hantar slide ini dan tips penginjilan secara digital untuk gereja-gereja. Saya tidak akan masuk ke sini sebab banyak di sini. Saya akan hantar kepada partisipan-partisipan di sini. Dan bahagian-bahagian penginjilan seperti yang saya katakan, kita ada kesaksian, kita ada penolakan iman, kita ada Alkitab audio, isu-isu semasa seperti LGBT. Ya, saya terlupa menggunakan isu-isu LGBT, kesaksian-kesaksian LGBT di antara kita dan sebagainya. Bagaimana juga kita boleh menggunakan Discovery Bible Study untuk memuridkan orang yang belum percaya dan sebagainya. Ya. So jadi ini adalah bahagian-bahagian penerakan iman, bahagian kesaksian yang boleh kita gunakan, kesaksian penginjilan seperti yang saya katakan, kita boleh tekan ikon ke utara itu untuk share dan postnya kepada WhatsApp, Instant Group, Facebook dan sebagainya. So jadi kita ada collection. Kerjasama. Kalau ada lagi daripada saudara-saudari, kita boleh buat collection di mana kita boleh menggunakan ini untuk membantu kawan-kawan kita yang lain. Ya, dan ini adalah KD Spaces. KD Spaces di sini kalau kita download, kita akan sebelum kita gunakan ini kan KD Spaces. Jap. Come on. Okay. KD Spaces di sini kita dapat lihat bahagian home di sini kan. Kalau saya naik ke atas, ini bahagian home ini. Home, embun pagi, soal jawab di atas. Kemudian ada kesaksian, ada blog,
ada komuniti online, renungan, irama Malaysia, keluarga, grup, khotbah, sebagainya lah. So jadi kita boleh pergi dan explore di sana. Banyak ada lagi bahagian-bahagian di sana yang boleh kita gunakan. So bahagian ini memang overlap dengan website, tapi ini adalah aplikasi yang boleh kita gunakan. Di mana kita boleh gunakan ini, ada kesaksiannya, ada kebaktiannya, ada clipsnya, ada productionnya. Itu bahagian home lah. Kalau kita pergi bahagian kesaksian contohnya, semua kesaksian-kesaksian ada di sana. Dan kita boleh tekan contohnya Ibu Tusi. Ibu Tusi bahagian kesaksian di sini. Dan bahagian yang di bawah ini nampak share itu, kan? Ya, bila saya tekan share, dan kita akan dapat share melalui SMS atau share copy link atau share post URL, kan? Ya, kita boleh share via social contohnya. So jadi kita boleh share melalui social media dan sebagainya. So banyak bahan-bahan yang boleh kita kongsikan, kita viralkan dengan teman-teman kita yang lain, ya. So itu contoh kita. Kita mahu create a movement di mana konten-konten Kristian dapat dikongsikan seberapa banyak yang lain dan sebagainya, ya. So ini bahagian penginjilan lah, yes. Yang boleh kita gunakan. Selepas ini John akan tunjukkan kita kepada akademi yang lebih menarik, kerana akademi boleh kita gunakan untuk pelayanan individu dan juga untuk pelayanan secara kumpulan ataupun pemuridan secara kendiri, self-paced, personalized training dan sebagainya, ya. So mungkin kita rehat 1-2 minit. Okay, terima kasih Edaan dan saya John ataupun Johannes Teni. Okey, bagi kamu yang belum mengenali saya. Okey, pemuridan digital kumpulan. Tadi yang ada katakan ada self-paced, ada berkumpulan. Ya, sebelum itu saya mungkin akan kongsikan apa itu akademi komuniti digital. Akademi komuniti digital adalah untuk memangkin, tujuan dia memangkin, ya, memangkin, to catalyze pemuridan dan pembelajaran era digital. Di mana di sini kita katakan kita perlukan lagi face to face. Kita punya apps akademi hanya untuk memangkin sahaja, ya. Seterusnya apa visi dia? Untuk membolehkan pemenuhan amanah agung kepada komuniti yang berbahasa Malaysia melalui teknologi digital. Kenapa visi dia begini? Kebanyakan orang-orang ataupun yang menggunakan social media itu adalah daripada golongan orang muda. Dan kebanyakan orang yang terlandas daripada kepercayaan kita itu juga daripada golongan orang muda. Betul ke tidak? Betul kan? Yang di online betul ke tidak? Okey. Okey, akademi komuniti digital dia merupakan satu yang bersistematik. Penggunaan sistem LearnWorks, kita guna sistem LearnWorks yang sesuai untuk pembelajaran alah baru, menjadikan pengalaman pembelajaran digital lebih bersistematik. Dia lebih kreatif, pengubahsuaian e-book, video dan bahan pengajaran secara kreatif dan bebas mengikut rangka dan teknik pembelajaran yang bebas mengikut suai pandang pelatih. Setiap orang yang memberi kita konten daripada banyak gereja, mereka berkata, John, saya mau macam ini. Ini kita sangat mengutamakan suai pandang mereka, bagaimana mereka mau trend, bagaimana mereka mau menyampaikan bahan-bahan pengajaran mereka. Dan jika kita sebut pasal akademik multi digital, kita juga mempunyai e-book. Nanti kita boleh lihat. Kita ubah suai semua pembelajaran itu, semua tulisan-tulisan menjadi lebih orang cakap menarik, ya. Inovatif, proses PMP, pembelajaran dan pengajaran menjadi lebih inovatif dengan fitur ataupun features yang tersedia seperti interaktif video, kuis, ruang pembincangan dan tools pelajaran baik dengan menggunakan laptop, tablet ataupun telefon pintar. Berpusat dan terkawal. Bahan pembelajaran dan pengajaran yang berpusat dan lebih terkawal. Semua bahan pengajaran boleh didapati dalam satu website sahaja. Berbagai jenis kategori. Ya. Enjin ujian yang canggih. Kalau kita sebut pasal surface ataupun kendiri, bagaimana kita mahu mengetahui tahap kecapaian kita? Ada kita menguasai satu topik itu. Kalau pemberitaan tanpa satu orang cakap how to say it, yang kita mengetahui adakah kita punya tahap pencapaian itu menguasai atau tidak, itu macam saya belajar tapi tak lupa benda itu. Kalau kita ada benda seperti ini secara sendirian ataupun self-paced,
kita dapat menguji, ya, menguji tahap kefahaman kita, menguji tahap penguasaan kita terhadap sesuatu pengajaran yang disediakan. Dan ada yang e-sijil, sijil digital. Kita juga ada beberapa sijil pengajaran, kita telah mengadakan satu sijil digital untuk orang cakap bila kamu sudah join quiz, dapat soalan menjawab soalan yang bagus dan dapat markah bagus, menguasailah kamu, dapatlah kamu sijil. At least kamu tengok, oh ni sijil saya, sijil pencapaian saya. Okay? Komuniti dan diskusi. Dalam komuniti digital, nama pun dah komuniti digital, kita sangat ya mengutamakan komuniti. Dan dalam akademi juga kita mempunyai komuniti. Ya, kita ingin mempromosikan hubungan sosial. Dalam space, kita tak mau kosong-kosong saja. Bila kamu berada di komuniti digital, kamu berkongsi satu, contohnya kamu ada dua kawan yang kamu kenal. Ya, kamu kenal kawan itu dan bila kamu membuatkan satu pembelajaran secara kendiri, kamu juga boleh berbincang dengan kawan kamu juga. Ya, rangkaian sosial bersepadu membolehkan pelajar untuk membincangkan isu, bertukar idea dan petua, berkongsi pengalaman dan nasihat mereka dalam komuniti tersendiri, memberi peluang kepada pelajar untuk berkomunikasi dan berhubung antara satu sama lain untuk menceritakan kongsi dan membentuk rangkaian profesional yang berpotensi untuk berkembang. Okey, apa fitur pembelajaran? Ini hanya sedikit saja yang kamu lihat di sini. Video, SoundCloud, e-book, audio, forms, SCORM. SCORM ni adalah ujian. Tapi kalau misal kata kalau pengajar kata dia tak perlukan SCORM ni, maka tak perlulah sebab dia agak lebih kepada coding. Zoom, ya. Quiz, certificate, exam, certificate of completion, assignment, embed, slide share, download, ini yang baru. Download, study notification, personalized performances, study statistic. Okay, untuk yang bawah semua ini available dalam kamu punya apps nanti. Nanti kita akan tunjuk. Okay, misal kata, contoh, kamu ingin menggunakan komuniti digital, akademi komuniti digital untuk mengadakan satu pemuridan. Kita ada beberapa peranan yang kamu boleh request. Ya, seperti yang kamu tengok di sini. Dan seterusnya, keboleh capaian peranti. Laptop boleh, telefon pintar boleh, tablet boleh, apa lagi? Janganlah kau pakai Nokia. Nokia memang tak dapat lah tekan-tekan tu. Tak dapat, main snake. Tapi kalau kau pakai macam ni, laptop, telefon pintar, Android sekalipun dapat. Asalkan dia adalah touchscreen, smartphone, telefon yang bijak. Tidaklah kata Nokia tu tak bijak, tapi dia tak dapat tu lah kan. Okey, mungkin saya akan berkongsi tentang, mungkin saya pergi kepada website dahulu. Ya, website dahulu. Oh, sorry. Okey, bila kamu masuk kepada komuniti digital tadi, ya laman web yang Elder An telah kongsikan, kamu boleh pergi ke pemuridan. Di sini ada Akademi Komuniti Digital. Dan tekan go. Okey, ini akan berlaku, ini yang kamu lihat di sini. Dia punya antara muka atau katakan interface. Terdapat pelbagai jenis apa orang cakap sini courses ataupun kursus yang kamu boleh dapati. Tekan saja home, semua kursus akan muncul di sini. Ya, Superbook, korban awal dan korban akhir, ya. Semua ini kamu boleh buka. Contohnya di sini mungkin saya boleh tekan berita baik dari ruang atas. Ini Adam punya Waymaker. Okey, tekan saja. Dan di sini kamu akan lihat beberapa jenis bahagian pembelajaran dan semuanya adalah video. Ya, mungkin saya boleh tunjukkan kamu satu contoh di mana saya mau mencari khusus SSPK. Begini, search saja, kamu tekan. Okey, nanti kita akan belajar macam mana kamu nak login. Saya mau tunjuk ini dulu untuk kamu semua. Ya. Okey, di sini kamu lihat ada video, ada kita punya e-book, kita punya quiz dan slide. Okey. Jadi bagi kamu yang siapa di sini ada akaun Akademi Komuniti Digital, terus saya mau suruh kamu semua buat akaun. Ada? Ada semua? Tak ada.
Buat sekarang. Buat sekarang bagaimana? Okey, saya share. Mungkin saya mau share satu. Okey. Semua ada phone kan? Ada pakai Android? Kalau Android boleh juga, tapi saya pakai inilah. Oh, okey. Kalau kamu pakai Android, kamu pergi ke App Store ataupun Google Play Store. Ada Google Play Store? Nampak? Semua nampak? Okey. Kalau kau pakai Apple, kau tekan App Store. Okey. Boleh tekan, kamu cari Academy. Ataupun sudah muncul. Academy KD, tekan dia. Yang di online juga ya. Tak nampak kamu semua. Tekan Academy KD. Dapat semua? Sudah. Oh, haleluya, ada sudah tu. Dia lain? Dapat. Kamu open ataupun download dia terus. Download terus. Okey, download terus. Download terus. Oh, terus edaan kat sana berdoa dia kejap. Okey, kita santai-santai saja hari ini sebab kita mau ada input macam tu. Yang di online sudah dapat? Okey, sini dapat sudah? Ya, I will log out. Okey. Kamu akan lihat ini kalau kamu sudah download dia. Siapa belum selesai download di sini? Sudah semua? Belum? Okey, tak apa. Download. Okey, yang di online sudah? Okey, kita tunggu lagi mungkin seminit 2 minit. Kalau sudah ada di sini. Okey. Academy KD. Search Academy KD. Academy KD. Okey. Sudah ada? Oh, haleluya. Mungkin saya tunggu pastor dulu. Okey. Kalau sudah download, tunjukkan phone kamu, saya mau tengok. Buti. Buti, haleluya. Dia sudah masuk ke? Dah masuk dia. Okey. Pastor sudah masuk bersemangat. Thank you, pastor. Oh, campaign PRU kan? Kurang saja. Okey. Dalam waktu-waktu ni kan semua mengantuk sudah macam tu. So, ketawalah dengan saya kan. Sambil-sambil menunggu. Okey. Okey. Kalau sudah, kamu akan lihat macam ini. Dapat daftar, tekan daftar. Okey, tekan daftar. Di sini dia ada bagi dua. Kalau kamu pakai Android, dia bagi dua. Facebook dengan Google. Kalau saya pakai Google saja. Tekan Google. Okey. Kamu akan terus masuk. Dan tekan semua. Kamu nak Facebook ke, Google ke, boleh. Okey. Lepas tu type email kamu. Contohnya saya pakai, habis email saya kamu tengok. Tak apa. Nanti kamu chat saya, cakap John, bagaimana mau download? Nanti saya pergi chat lah kita dekat email tu. Okey. Okey. Memandangkan saya sudah ada akaun tu, okey, saya keluar. Tapi kalau kamu belum ada, kamu terus login ya, sign up. Sudah semua? Belum, okey. Okey, boleh. Yang di online ada masalah kah? Saya pun tak tahu kamu ada masalah ke tidak, tapi saya dengan iman mengatakan kamu luar biasa ya online. Okey, kita type kita punya email account. Kalau kau punya password tu, make sure password yang kamu dapat ingat. Sebab saya selalu lupa password saya. Tengok. Sudah tadi? Dah daftar? Daftar sudah? Okey, pastor tu belum daftar. Okey, tak apa. Kita tunggu dia. Sementara pun saya mau login. Berdoa untuk saya punya password. Dapat ke tidak? Terus dah dapat. Kepala ni. Itu saya kata tadi.
Password tu jangan banyak sangat. uh, Okey, kita lock masuk. Pastor sudah? Saya lupa nama pastor tu. Tak apa. Dia sedang login tu. Seperti saya. Yang di online sudah? Okey, sudah. Haleluya, betul. Ya, kalau kamu lupa password kamu, kami tekan forget password lah. Ya, kalau lupa. Tengok Ada Stanley gembira dia. Ya, kamu boleh tengok saya punya password lah sini. Kejap-kejap. Okey, pastor sudah daftar? Sudah semua? Okey, kalau misal kata kamu, contoh kata, okey, kamu tak dapat tengok, tak dapat daftar, tapi, oh sorry, minta maaf. Okey, misal kata, kalau kamu mau terokai, belum daftar, saya tengok ada berapa yang masih berusaha untuk mendaftar, kau boleh tekan terokai pelajaran. Okey, di sini kita macam teaser lah kan, macam tu. Sini kamu boleh tengok teaser dia. Ya, sini ada 7 prinsip kewangan, 7 prinsip semai tuai, exegesis Kristenologi, kitab Wahyu, ketuhanan Yesus, semua ada, memiliki hati bapa. Lihat saja semua. Banyak kursus-kursus disediakan. Tapi kalau kamu yang belum mendaftar, kamu tekan saja pendaftaran percuma. Kamu akan pergi ke page macam ini. Sama juga dengan Android. Ya, kamu log masuk. Saya terus lupa password. Saya tekan, ni terus ajar lupa password macam mana. Okey, kalau kamu lupa password macam saya kan, misal kata kita lupa password, kita tekan je saja, jangan risau. Akademik KD luar biasa. Lupa password, boleh retrieve balik. Itu kelebihan dia. Okey. Maka email pun sudah masuk saya punya ni. Saya cuba masuk. Tapi saya keluar dululah. Sementara itu saya mau tanya, semua sudah daftar sudah? Ada sudah? Mungkin kalau kamu ada pertanyaan macam mana daftar, bagi tahu saya ya. Saya lihat ada lagi yang berusaha untuk mendaftar. Pastor, sudah? Haleluya. Saya pun luar biasa sudah. Okey. Saya akan tunjukkan. Sudah kembali? Okey semua. Nah, okey juga angkat telefon kamu semua. Kalau kamu sudah mendaftar, kamu akan lihat
introducing learning reminders ni. Kamu terus mungkin kalau kamu nak set up, tapi saya macam okey lah, saya terus padamkan dia. Okey. Di sini ada beberapa pelajaran yang sedang berlangsung yang saya sedang lakukan juga. Okey, sepertinya di sini 7 prinsip kewangan. Saya tekan. Semua boleh tekan. Okey. Lepas itu di sini juga ada beberapa fitur yang membolehkan kamu tahu berapa bahagian dalam pembelajaran ini. Berapa banyak aktiviti yang ada, berapa banyak video yang ada, berapa banyak e-book yang ada dan dia punya kemajuan kamu secara keseluruhan dan seterusnya. Ya, sudah dapat ikut saya? Okey, misal kata kamu mau tengok apa pembelajaran dia. Okey, mungkin kamu tekan sambung semua ataupun daftar, dapat daftar, tekan daftar, ada daftar sana. Okey, tekan daftar dan tekan video dia. Di sini sudah ada video yang pertama. Prinsip kewangan, hak milik. Okey, misal kata, John, saya takutlah saya tak pakai wifi. Saya takut saya punya line dia habis kuota. Macam mana? Jangan risau, ini banyak yang diajukan. Jadi kita datang dengan fitur, tekan kamu punya ni yang ada setting ni, ada 3 segi 4 ni. Ya, nampak tak yang segi 4 3 tu? Yang bawah dia punya timer. Tekan ini, tekan setting dia, kamu akan nampak auto 720, 540, 360 dan 224p. Pilihlah 224p. Edaan masih handsome kat sana. Jangan risau. Dia masih ada kat sana. Tekan dia. Okey, kamu masih masih boleh tengok dia. Resolusi dia masih tidak akan berubah. Ya, ini kenapa Academic Community Digital berbeza dengan YouTube. Kalau kamu tekan YouTube, maka resolusi YouTube pun akan berubah kan? Saya pernah buat. Dia akan totally berubah. Kalau Academic Community Digital, dia agak kurang. Ya, seterusnya tekan yang 3 bahagian tadi. Okey, maafkan saya. Tekan yang ada 3 garisan line tadi untuk kamu dapatkan kamu punya course punya review ataupun course kamu punya urutan. Di sini kamu akan lihat nota dia. Contoh nota. Okey, tadi kamu dah belajar. Kamu ingin buat nota sekarang. Okey, kita tekan nota. Dah dapat semua tekan nota? Okey, tekan nota dan tekan lama-lama pada satu tu. Okey, di sini semua e-book dia. Semua e-book yang berkaitan dengan siri pembelajaran tadi. Ada gambar dan sebagainya. Jadi, okey. Lepas itu kan kalau kamu sudah lihat semua itu, kamu lihat lagi yang lain. Maksudnya lepas video e-book. Ini berlaku. Lepas itu, kamu juga boleh download. Misal kata, kamu dekat, ini sangat penting bagi pastor-pastor ataupun bagi semua orang. Tak kisah pastor ke apa-apa, tapi pastor sangat penting jugalah. Semua orang yang dia melayani di luar bandar, di mana dia punya connection dia kurang. Okey, bagaimana? Okey, di sini saya sudah download beberapa video. Okey, saya tekan video dia. Laluan pelajaran sini dah nampak ada? Dapat sudah? Pergi ke laluan pelajaran. Kamu akan nampak ada ikon awan dan lepas tu ada arrow ke bawah. Kamu tekan saja arrow tu dan dikatakan one available download. Tekan. Okey, download dia. Okey. Ini sangat best. Kalau kamu pergi keluar, macam saya hari itu, saya pergi ke kampung orang asli. Luar biasa sekali, saya ingatkan adalah saya selfie post dekat IG, rupanya tak ada line langsung, kosong. Nasib baik, ya, ini kesaksian saya, nasib baik saya ada benda ini untuk kami, tim kami, macam beberapa tim kami, untuk kami berkongsi firman Tuhan, berkongsi apa yang kami pelajari. So di sini, saya buktikan pada kamu ya, saya tutup ni ya, saya line dia tutup. Tengok tutup, ni pun tutup. Okey, tak ada password dan wifi. Tekan. So tekan dekat download tadi. Sekejap Mana supaya download tadi? Ya ni saya dah download kah? Okey. Oh baik.
Oh, okay, nampak. Download the course. Okay, thank you, Adan. Okay, di sini masih berjalan dengan luar biasa sekali. Okay, tiada henti-henti. Ini fitur yang sangat bagus ya untuk kamu bawa pergi ke tempat-tempat yang kekurangan lain. Okay, so ini yang saya mau share tentang kita orang punya akademik, kita punya akademik digital. Dan jangan risau, semuanya free. Nampak sini, semua free, tiada bayaran. Okay, kalau kamu ikut, contoh misal kata kamu mau tengok dalam laman web. Okay, saya tunjukkan kamu pada laman web ni. Okay, kamu akan lihat benda yang sama juga. Daftar guna, kalau kamu guna kamu punya yang mungkin yang dekat online, okay. Kamu guna tadi guna telefon untuk kamu Zoom dan kamu ada laptop dan mungkin kamu juga yang saya mau guna laptop. Okay, dapat. Kita pergi contoh tadi kan kita pergi mana? Saya mau SCPK. Contoh di sini. Okay, tekan saja. Oh, ini saya sudah join. Kalau kamu sudah join, kamu akan lihat ada tik-tik kat sini. Contohnya di sini, mungkin saya mau line. Okey, benda yang sama tetapi dia punya antara muka ataupun interface yang berbeza. Tekan saja di sini. Okey, lepas tu tadi saya katakan untuk kamu yang tak guna wifi, yang kamu mau contohnya, okey, mungkin saya hanya mau tengok. Sorry. Kamu mau tengok dia punya suara, dengar dengan suara ataupun tengok muka dia sahaja, tetapi dalam masa yang sama kamu mau memang penting kuota kita supaya kita gunakan semaksimal mungkin. Okey, so tekan 224p. Setia berjalan, setia bersuara, muka dia pun tak lari banyak. Okey, ini kenapa bagusnya. Misal kalau kamu nak HD pun tekan yang tinggi lah, so dia akan jadi lebih terang. Di sini ada urutan dan beberapa, ini kawan saya. So kamu akan nampak berapa orang kawan saya yang ada kat sini bersama dengan saya. Mengikuti SPPK. Untuk pengetahuan semua, SPPK ini, untuk ini kita adakan secara berkumpulan. Ya, Edaan sendiri yang mengetahui kita orang masa itu kita adakan secara berkumpulan. Ramai orang datang, join ya untuk pelajaran seperti ini. Kita buka saja dia punya video melalui Zoom. Pada masa itu, bayangkan Zoom, kita pandemik, tak dapat pergi keluar mana-mana berjumpa. Kita guna platform Zoom, kita play saja video ni. Wah, berbincanglah kami dekat Zoom tu, ya. Masih dapat guna dan kamu boleh berbincang juga. Okey, banyak perbincangan di sini. Tengok di sini ada beberapa kawan-kawan kita, dia missionary dan sebagainya. Dia pun ikut berbincang dengan kita orang. Okey, dia gunakan. Ini saya mau katakan, saya ingatkan Madam Liu ni. Wah, kamu tahu dia kata dia mau pergi, dia metodis dekat Sibu. Dia katakan dia mau guna material kita ni bawa pergi mission trip dia dekat orang Iban, Rumah Panjang. Tak ada line. Kalau kamu pernah pergi ke kawasan Rescom. Rescom tu jauh dekat kampung hutan. Ya, hutan, Rumah Panjang, tak ada line. Tapi disebabkan dia mempunyai hati yang macam saya mau mendidiki orang Iban. Masa tu saya sangat terharu sebab saya orang Iban. So dia bawa pembelajaran ini pergi ke kampung itu. Si bagaimana impak benda seperti ini. Mereka play, dia ada gambar, kalau tak silap, dia ada gambar. Dia ada letak dalam kita punya satu komuniti masa itu. Dia letak, ada beberapa anak orang Iban Rumah Panjang, dia play video itu dekat dalam TV. Bagaimana impak benda digital ini boleh membawa damai, membawa berita luar biasa dengan orang-orang yang pendalaman, yang belum lagi mendengar. Orang Iban sana masih guna benda-benda yang lain macam tu. Tapi disebabkan ini saya lihat beberapa orang terima Yesus. Ini adalah satu kesaksian luar biasa. Mungkin nanti saya akan korek lagi, saya show kamu punya ni ya. Okey. Ini tadi, ini bincang ini bermasuk kita punya community. Semua orang yang belajar bersama-sama, contohnya saya type sini, saya mungkin boleh share, okay? Boleh letak image, boleh letak poll, tanya question, soalan. Walaupun jauh di mana kamu belajar bersama-sama, boleh jawab soalan tadi. Ini pelajar yang kawan-kawan kami yang join tadi, dan ini urutan
pembelajaran. Dan di sesi ini juga kita orang ada slide. Ya, slide untuk ini dan kamu lihat sendiri bagaimana um, akademik community digital dapat membantu pembelajaran secara kendiri juga dan pertumbuhan secara rohani secara personal juga. Okey, dan juga mungkin saya akan share tentang bagaimana kalau misal kata apa tujuan benda ini macam tu. Ini merupakan tool pelajar. Okey, tool pelajar. Kita boleh highlight, kita juga boleh delete dia. Ini sangat-sangat bagus untuk kamu yang misal kata bila contoh kata kalau kamu punya team leader berkongsi dan kamu buat catatan, tulis saja catatan sini. Apa tujuan, apa maksud dia? Tulis. Kalau kamu, saya pernah lihat ada orang Chinese, dia type Chinese word. Dia kan untuk dia belajar, dia juga missionary. Untuk dia belajar words bahasa Melayu tu sebab bahasa Melayu, ya. Tapi dia memerlukan bahasa tempatan, bahasa yang boleh digunakan di Malaysia. Dia guna, tulisan kuat, Chiang, lihai, macam tu. Dia macam tu saya lihat. Wah, macam itulah. Okey. Ini sangat-sangat membangun sesamalah. Mungkin kalau kamu mahu berkongsi nanti, so at least kamu tahu apa maksud sebenar dia. Ya, Chinese juga perempuan. Okey. So di sini juga saya sangat-sangat mendorong semua yang ingin berkongsi sebab di sini semua kita bukan dimensi saja, bukan edaan saja, bukan pasal kesedekasi, tidak. Tapi semua orang, semua boleh berkongsi kamu punya material. Ya, banyak yang kita ada dekat sini, kategori dia di sini semua ada. Alkitab, apologetik, belia dan remaja, exegesis, ya, kanak-kanak, kehidupan Kristian, kepimpinan, marketplace, ya, penginjilan dan wanita. Kalau kamu ada kamu punya material, mungkin yang pastor-pastor yang lain yang ikut online, kalau kamu ada material yang kamu ingin kongsikan, berkolaborasi dengan kita orang community digital, kamu boleh chat kita orang, kamu boleh chat community digital. Ya, kita sangat-sangat rindu melihat banyak material-material yang boleh digunakan untuk kita punya gereja bahasa. Kita sama-sama membangun satu sama lain. So saya rasa ini yang saya ingin kongsikan. Mungkin saya boleh lihat slide kembali. Ini gerakan pemberidan yang itulah. Ya, saya rasa ini sahaja yang saya dapat kongsikan. Jika ada pertanyaan, ya boleh tanya nanti ataupun boleh chat dekat kita punya chat group ataupun mungkin boleh hantar soalan-soalan pergi admin KKD. Okey. So sekian, terima kasih. Kalau ada apa pertanyaan, ada Q&A selepas ini. Saya serahkan pada edaan. Okay, thank you John. So summary, kesimpulannya kita dapat lihat bagaimana kita boleh menggunakan community digital dalam bahagian penginjilan dan kita boleh menggunakan community digital dalam bahagian pemuridan, kan? Dalam community kita akan bincangkan untuk masa hadapan lah. Tapi fokus kita ialah untuk penginjilan dan pemuridan kedua-duanya sekali.